Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung perbincangan tentang peperangan Tabuk. Bertolak ke Tabuk. Setelah bersiap dengan segala anggota dan bekalannya, maka tentera Islam bergerak ke Tabuk. Terbentuklah pasukan yang besar dalam sejarah peperangan Rasulullah SAW. Dianggarkan jumlahnya 30,000 bala tentera. Besar. Mengikut satu riwayat, mencecah angka 40,000. Melibatkan kaum Badawi dari seluruh pelosok wilayah Islam. Pergerakan yang lebih bersifat ujian terhadap iman seseorang untuk berjihad dengan harta dan jiwa raga. Peristiwa Tabuk ni peristiwa yang menguji iman. Peperangan tak berlaku, tapi menguji iman. Al-Quran mendedahkan pelbagai golongan manusia yang lahir daripada peristiwa ini. Lahir mencampur. Allah berfirman, "Law kana 'ardan qariban wa safaran qasidan lattaba'u, walakin ba'udat 'alaihim asy-syaqqa, wa sayahlifuna billah law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun." Surah At-Taubah ayat 42. Artinya, kalaulah perjalanan menuju ke medan jihad itu benda yang dekat dicapai, perjalanan yang hampir selamatnya, nescaya ramailah mereka yang mengikutmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jauh yang membebankan kesukaran ke atas mereka. Dan mereka akan bersumpah dengan nama Allah, kalau kami mampu, nescaya kami keluar bersama kamu. Mereka membinasakan diri mereka sendiri. Padahal Allah Maha mengetahui sebenarnya mereka adalah berbohong. Ayat ini berkait perang Tabuk, satu perjalanan yang jauh, hampir ratus dekat 1,000 kilometer jauhnya, kat sepadan Jordan. Jauh perjalanannya. Di padang pasir, musim panas pula. Tuhan kata kalau mereka tahu perjuangan Islam tu dekat perjalanannya, diketahui kemenangan dicapai bila-bila masa saja, wahai Muhammad, ramailah orang ikutmu. Ulama kata al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Iktibar pengajaran diambil daripada lafaz yang umum bukan sebab yang khusus. Walaupun sebabnya perang Tabuk, pengajarannya sehingga hari kiamat. Menunjukkan bahawa kalau orang tahu perjuangan Islam nak menang, esok dah. Ramai mai hukum datang ikut kerana kepentingan nak minta tu, nak minta ni, minta tu, minta ni. Kalau Islam bukan kerana Allah Ta'ala. Dan sebab itu Tuhan jadikan perjuangan Islam ini maka masa lama tak tahu bila menang. Seolah-olah mustahil menang. Tujuannya supaya mereka yang bohong, yang mengarut ni lari. Tak tahan, sawah jalan lari. Jadi keikhlasan ni Tuhan tahu. Kita tak ada sembunyi. Akhirnya Tuhan dedahkan. Ini berlaku dalam perjuangan Islam. Peristiwa ini memecahkan manusia pada 3 golongan. Yang pertama, orang-orang yang beriman dan menyatakan imannya dengan jihad fi sabilillah, dengan harta dan jiwa raga. Yang pertama, mereka yang ikhlas kerana Allah Ta'ala, yang berjihad dengan jiwa raga kerana Allah Ta'ala. Menang tak menang pun tak berlari, mati pun tak apa. Mati bertemu dengan Allah. Kalau tak mati, tengok kemenangan. Tak tengok apa, tak apa. Dinyatakan oleh firman Allah, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Surah Al-Hujurat ayat 15.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yang beriman sebenar itu, ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa raga mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ini orang yang benar. Menunaikan kewajipan menegakkan agama Allah dengan harta dan jiwa raga. Keputusannya serah pada Allah Ta'ala. Bukan nak tengok keputusan. Ada orang nak tengok keputusan. Kalau keputusan molek ke, atau anggarannya, andaiannya, cepatlah. Kalau andaiannya jauh lagi, dia tak ikut. Ini ujian pada perjuangan Islam. Orang yang benar ni tak kira lah berapa tahun mati ke, tak sempat ke, tak kisah. Bahkan dalam sejarah Nabi-Nabi, Nabi Ibrahim mati tak sempat tengok negara. Nabi Musa, Nabi Harun mati tak sempat tengok negara. Nabi Daud, Nabi Sulaiman sempat jadi raja, memerintah negara, jadi khalifah. Nabi Yahya, Zakaria kena bunuh. Tak sempat, kena bunuh. Syahid. Macam-macam kisah Nabi-Nabi ni. Nabi Yusuf sempat menjadi raja memerintah. Banyak Nabi-Nabinya tak sempat. Disambung oleh pengikut-pengikut dia. Allah juga menurunkan ayat yang khusus mereka yang beriman dan menyertai peperangan Tabuk. Firman Allah Ta'ala, لقد تاب الله على النبي المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب الله عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Surah At-Taubah ayat 117. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan para muhajirin dan ansar yang mengikutnya di saat kepayahan peperangan Tabuk. Selepas hampirlah terpesong hati-hati sebahagian daripada mereka. Kemudian Allah menerima pula taubat mereka itu. Sesungguhnya dia Allah terhadap mereka maha penyayang lagi maha mengurniakan rahmat. Tabuk ni menggoncangkan orang yang beriman. Ada orang yang tak bergoncang sedikit pun. Ada orang yang bergoncang, lepas tu sedar balik. Ada orang yang buat salah, Tuhan ampunkan. Ada orang yang menapik terus sampai ke mati. Hak ni neraka adalah jawab dia. Termasuk mereka yang ditugaskan berada di Madinah. Mereka yang uzur oleh kecacatan anggota dan yang tidak berkenderaan dan tiada bekalan sehingga menangis kerana sedih tidak dapat bersama Rasulullah SAW ke Tabuk. Tuhan dalam ayat ini termasuk mereka yang tak pergi kerana uzur, kerana cacat, kerana sakit, kerana tak ada kenderaan, tak cukup, tak ada bekalan. Yang kedua, kalangan mereka yang lemah imannya lalu tertinggal daripada menyertai bala tentera ke Tabuk. Terheret bersama kalangan munafikin. Padahal mereka bukan dari kalangan munafikin. Kerana dalam hati mereka masih tetap wujud keimanan. Yang terbukti penyesalan yang tidak terhingga dan merasa berdosa kerana tidak menyertai jihad bersama Rasulullah SAW dalam keadaan mereka mampu jasad dan harta. Seperti Ka'ab bin Malik dan rakan-rakannya yang terkenal kisahnya. Allah berfirman, wa akharuna atarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan yang lain ialah mereka yang mengaku berdosa yang bercampur dengan amalan yang soleh dan yang lainnya amalannya jahat pula. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Mereka ni terikut-ikut dengan orang munafik, tak pergi. Imannya ada. Lepas tu sedar, menyesal.
Para ulama menegaskan bahawa perkataan mudah-mudahan kepada Allah adalah janji yang pasti. Maka dikuatkan lagi oleh firman Allah. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Surah At-Taubah juga ayat 118, 119. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan daripada berjihad ke Tabuk, sehingga mereka merasa bumi menjadi sempit oleh menyesal kerana dan rasa diri mereka terhimpit, dan mereka menyangka bahawa mereka tidak ada tempat berlindung daripada hukuman Allah. Mereka menyerah diri kepada Allah. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka menyadari wajibnya bertaubat. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Oh, ini cakap betul. Bila Nabi balik dari Tabuk, orang munafik ni kata, Rasulullah, saya tak boleh nak pergi sebab uzur. Tak boleh nak pergi, tak boleh nak tinggal. Tak boleh nak pergi, tak boleh nak pergi, tak boleh ni. Tapi 3 orang ni, disebut ni, dalam ayat ni, Ka'ab bin Malik, Hilal dan sebagainya, apa namanya, berjumpa dengan Nabi dalam keadaan Rasulullah, kami tak pergilah. Memang kami yang mampu. Ada kemampuan, kenderaannya ada bekalan je, tapi jadi tak pergi. Cakap benar. Hak 3 orang ni, Nabi perintah suruh pula. Di pula 2 bulan. Dia pula. Tak ada apa dia nak cakap dengan dia. Jangan cakap dengan dia. Jangan kena bercara dengan dia. Bini dia baru tegur dia. Orang tua tu paksa bini dia layan minta izin Nabi. Kerana dia ni tua dah. Sehingga merayak di raba pagar. Orang tak ada orang nak cakap. Mesar. Tapi tak jadi, tak pergi ke munafik, tak jadi kafir. Tetap dengan Islam. Dipajang. Orang kata pajang. Sehingga pajang 2 bulan, barulah turun ayat ni. Ayat ni, Allah Ta'ala mengampunkan mereka. Ini 3 ni. 3 orang. Yang ketiga, galangan munafik. Secara berterangan mengganggu perjalanan, persediaan jihad dan pergerakan musafir ke medan perang. Hak ni tu kan kacau. Mengaku Islam, tapi itu kan kacau. Kacau daun, merosokkan orang. Menjadi ejen pada musuh, alat pada musuh. Datang ke masjid. Berjumpa dengan Nabi. Kok belakangnya bersama dengan musuh. Allah Ta'ala dedahkan dengan ayat-ayat Quran. Ayat Quran ni adalah kitab mukjizat. Mukjizat yang berpanjangan sehari kiamat. Apa yang sebut dalam ayat ni bukan nama Nabi. Ada zaman sekarang buat ada. Firman Allah Ta'ala. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk. Walakin ba'udat alaihim asyuqah. Wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum. Yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadibun. Apa Allahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadibin. La yasta'dinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Innama yasta'dinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'athahum فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لو خرجت تبغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور
hatta ja'al haqq wa zahara amrullahi wa hum karihun. Surah At-Taubah ayat 42 hingga 48. Panjang. Kalau apa yang engkau perintahkan supaya berjihad, benda yang hampir dicapai, dan perjalanan yang sederhana diketahui dekat destinasinya, nescaya mereka yang munafik itu mengikutmu, tetapi tempat yang hendak dituju itu jauh lagi dibebankan dengan kepayahan. Dan mereka akan bersumpah, demi Allah, kalaulah kami berkemampuan, nescaya kami ikut keluar bersama kamu. Sebenarnya mereka membinasakan diri mereka sendiri, dan Allah mengetahui bahawa mereka sebenarnya pembohong. Bohong. Saya sokong juga dalang je. Dalang sokong. Macam-macam. Saya sokong juga duduk belakang-belakang je. Belakang kot lain. Ini. Zaman ni pun ada. Saya tak apa. Percayalah pada saya. Belakang kot lain. Allah Ta'ala tahu. Islam ni tak boleh buat main. Allah Ta'ala tahu. Orang tu nak tunjuk macam mana pun, akhir terpelenting. Dia tunjuk kuat macam mana bijak cerdik dengan Islam ni. Hati dia tak ikhlas. Kalau tak ikhlas, Tuhan singkirkan. Dengan apa cara sekalipun. Kalau tak dekat masa, lama masa, akan berlaku. Di sinilah kita disuruh tak tinggal sembahyang, ihdinas siratal mustaqim tu. Hanya istiqamah tu. Allah memaafkanmu, wahai Muhammad SAW. Mengapa engkau izinkan mereka tidak ikut berperang? Sehingga ternyata bagimu orang-orang yang benar, dan engkau mengetahui pula orang-orang yang berdusta. Orang yang mengizin ni sebenarnya bohong, wahai Muhammad. Dia mengizin, manis muka Nabi. Saya tak boleh pergi Rasulullah. Kerana tak ada ni, dia bohong. Nabi kata apalah. Macam-macam. Kalau zaman ni, dia derma ke kita 100,000. Derma ke lawang kita 1 juta. Derma juga, tunjuk derma. Tunjuk tolong. Tapi sifatnya sangat tidak ikhlas kepada Islam. Tidaklah meminta izin kepadamu oleh orang-orang yang sebenarnya beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk tidak pergi berjihad dengan harta benda dan jiwa raga mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan ada keraguan di dalam hati-hati mereka. Maka mereka sentiasa berada dalam keraguan yang menjadikan mereka teragak-agak. Dan kalaulah mereka mahu keluar untuk berjihad, sudah tentu mereka menyediakan persiapan untuknya. Dan tetapi Allah benci terhadap pemergian mereka. Allah Ta'ala pun benci pada pupuk ni. Lalu dilemahkan semangat mereka dan dikatakan bisikan syaitan, duduklah kamu bersama orang-orang yang tinggal tidak keluar berjihad. Kalau mereka keluar bersama kamu, tidaklah mereka menambah kekuatan kamu, melainkan untuk merosakkan. Kalau mereka ikut Muhammad, mereka ni tak memberi kekuatan, mereka merosakkan. Apa kerja mereka? Dan mereka menghasut di celah-celah kamu dengan tujuan menimbulkan fitnah, kekacauan dalam kalangan kamu, menyebarkan berita-berita. Dia duduk dengan orang Islam, dia menyebarkan berita-berita yang melemahkan orang Islam. Menyebarkan berita yang melemahkan. Zaman ni zaman internet. Lagi hebatlah ni kerja ni. Menyebarkan berita melemahkan orang Islam. Sedangkan di antara kamu ada orang yang suka mendengar hasutan mereka. Ada orang Islam ni yang lemah, terpengaruh dengan berita-berita ni. Akan terpengaruh. Yang lemah. Dia berasa kuat sangat. Tapi melenting. Dan dengan berita melenting. Melenting, canggah balik. Canggah pada perjuangan Islam. Dengan sebab dengan berita. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka telah melakukan fitnah semenjak dahulu lagi. Dan mereka memutablikkan kepadamu berbagai-bagai perkara sehingga datanglah kebenaran dan nyata terselah kemenangan agama Allah. Sedang mereka benci kepadanya. Orang yang benci berkemenangan di Islam. Serba tak kena.
Kalau Islam kalah, kata kalah. Kalau menang pula, tak kena menang. Tak kena menang. Kalah pun dia tak suka, Islam menang pun dia tak suka. Kalah dia kata, dia aku dengan mu juga. Kalau Islam menang, tak kena ni, tak kena. Semua tak kena. Rasulullah SAW menugaskan Muhammad bin Maslamah al-Ansari memimpin pentadbiran Madinah. Mengikut riwayat yang masyhur, Ali bin Abi Talib ditugas menjaga keluarga Rasulullah SAW. Mengikut riwayatnya, Sayyidina Ali jadi gubernur. Mengikut riwayat masyhurnya, Muhammad bin Maslamah, orang Madinah, jadi gubernur. Sayyidina Ali ditugaskan jaga keluarga Nabi. Sebab Nabi nak tinggal lama, Sayyidina Ali tugas jaga keluarga. Muhammad bin Maslamah ni, kita baca kisah dia, ialah orang yang bertanggungjawab membunuh Ka'ab bin Ashraf. Yang seorang yang gagah berani. Dan Nabi kata, siapa dia sanggup hapus pemimpin Yahudi Ka'ab bin Ashraf? Dia kata, saya Rasulullah. Dia pergi kawan-kawan dia yang terkenal dengan kebal itu. Ka'ab bin Ashraf ni orang Yahudi yang kebal dan berjaya dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ni lah yang ditugaskan jadi gubernur Madinah, ganti Nabi masa Tabuk. Dengan Sayyidina Ali sekali. Memang Sayyidina Ali lebih halim. Riwayatnya Sayyidina Ali itu jaga keluarga. Golongan munafikin menimbulkan kekecohan dengan dakwaan bahawa Ali bin Abi Talib kerana sengaja tidak mau pergi bersama Rasulullah kerana tidak bersemangat dan ingkarkan perintah. Ali ini sengaja tak pergi, orang munafik kata. Padahal Nabi tugas Ali suruh jaga keluarga. Ali ni menakut sebenarnya. Ali ni menakut, Ali ni tak pergi. Sayyidina Ali pun naik segar. Berita ini menyebabkan Ali kerana sangat marah sehingga mendorong beliau mengambil senjata dan menaiki kenderaan meninggalkan Madinah. Nak dia ambil senjata, ambil kuda, kejar Nabi nak ikut. Mengejar untuk menyertai Rasulullah SAW dan menemui baginda di Jarrah. Temu di Jarrah. Jarrah yang jauh lah, kejar dengan kuda. Sampai di Jarrah. Apabila ditanya mengapa meninggalkan Madinah, Nabi tanya, pasal apa mau tinggal ni? Kan aku tugas mu duduk Madinah. Dia menerangkan apa yang berlaku. Cerita ke Nabi. Orang kata dia nakut. Orang kata dia nakut. Orang kata dia ni tak engkau berkata Nabi. Maka Rasulullah SAW bersabda, kadzabu, kata Nabi. Walakinni khallabtuka lamma taraktu warai farji' fakhlufni fi ahdi wa ahdik. Apala tarda ya Ali an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di, kata Nabi. Ini hadis. Mereka berbohong, kata Nabi. Sebenarnya aku memerintahmu supaya tinggal untuk menggantiku menjaga mereka yang aku tinggalkan. Mengenai jaga keluarga. Sila kembali semula. Engkaulah penggantiku untuk menjaga keluargaku dan keluargamu juga. Apakah engkau tidak redha, wahai engkau laksana Nabi Harun yang mengganti Musa? Cuma tiada lagi Nabi selepasku. Nabi kata. Ini sanjung Amrin Ali. Hadis ini tidak sepatutnya dijadikan dalil oleh golongan Syiah. Mereka menyatakan Ali Allah lebih layak menjadi khalifah. Lebih dahulu dah Abu Bakar, Umar, Osman. Syiah menggunakan hadis ini. Sayyidina Ali jadi khalifah. Ini tak berkait dengan khalifah. Berkait dengan jaga keluarga. Cerita khalifah tu cerita lain. Masa Nabi wafat tu, Sayyidina Ali muda lagi. Yang pada tuanya Abu Bakar, lepas tu Umar, lepas tu Osman. Lepas tu barulah Ali ikut. Ali menjalankan tugas jadi menteri. Abu Bakar, menteri Umar, menteri Osman. Ada kisah dalam buku yang ditulis. Kerana sebab yang jelas untuk menjaga keluarga dalam peninggalan Nabi SAW ke Tabuk. Ini satu kisah. Satu kisah lain, seorang sahabat bernama Abu Khaisamah radhiyallahu anhu melakukan perkara yang menarik. Dia termasuk dalam kalangan orang yang ditinggalkan apabila dia pulang ke kebunnya untuk bersama dua orang isterinya yang bersiap untuk menyambutnya pulang ke rumah. Tiba-tiba dia berkata pada dirinya sendiri,
Adakah wajah Abu Khaisamah berseronok dengan isteri-isterinya? Sedangkan Rasulullah menuju ke Tabuk untuk berjihad, mengharungi perjalanan yang jauh dan panas terik. Seterusnya diminta isterinya untuk menyediakan bekalan perjalanannya. Bagi Rasulullah SAW, Abu Khaisamah menemui Rasulullah yang sudah hampir tiba di Tabuk. Dekat sampai Tabuk dah. Jauh perjalanan seorang. Dalam perjalanannya dia menemui Umair bin Wahab radhiyallahu anhu yang juga ketinggalan. Temu kawan. Sok kejar juga. Seorang sahabat melihat dua orang yang jauh mengejar mereka dan memberi Rasulullah dan terus bersabda. Nabi kata, dialah Abu Khaisamah. Ini mukjizat Nabi. Abu Khaisamah. Abu Khaisamah tiba bersama Rasulullah SAW. Dia meminta izin rakannya untuk menghadap Rasulullah, untuk meminta ampun dan maaf kerana kecuaiannya. Rasulullah terus bersabda, kata Nabi untuknya, apabila tiba dia hadir, sekarang dikenal dengan nama Madain Saleh. Hijin nama Madain Saleh. Madain Saleh tempat Nabi Saleh. Jadi Abu Khaisamah dipuji oleh Nabi SAW dan Rasulullah doa untuk dia. Bila Nabi doa Nabi makbul. Doa Nabi berdoa masuk syurga, dapat jawab masuk syurga lah. Doa Nabi diterima oleh Allah Ta'ala, dapat kelebihan. Apabila tiba di Hijr, sekarang dikenali dengan nama Madain Saleh, iaitu negeri kaum Samud yang dibinasakan oleh Allah kerana menentang Nabi Saleh alaihi salam. Madain Saleh atau Hijr, iaitulah tempat kaum Samud membuat rumah daripada bukit-bukit yang pejal. Bukit yang pejal itu dipahat, dibuat bilik. Batu yang besar bukit itu dipahat, jadi bilik-bilik. Bukan pakai batu bata. Ini hebat kaum Samud ni. Di mana mereka melawan Nabi Saleh alaihi salam. Dia ingat rumah yang kukuh itu menyelamatkan mereka. Dia minta Nabi Saleh tunjuk mukjizat. Nabi Saleh doa, tubik uta daripada batu bukit yang besar. Kemudian mereka diminta supaya jangan kacau uta tu. Ambil susu dia saja. Dia lepas tengah padang, jangan kacau uta ni. Tiba-tiba mereka mempermainkan Nabi Saleh, mereka sembelihkan unta tu. Sudahlah tak beriman, sembelih pula unta tu. Allah Ta'ala turunkan bencana tempik yang kuat, mematikan mereka semuanya, jadi bangkai. Tempat ni kena Madain Saleh sampai sekarang. Sekarang ni Saudi baru ni buat tempat pelancongan pula dah. Ajak kita baca ni. Mana Sabah dah letak pelancongan. Tiba Rasulullah SAW menutup kepala dan menyegerakan perjalanan. Bila sampai kawasan tu, Nabi tutup kepala. Takut. Kita ajak pelancong pergi pula dah. Ni pelik. Seterusnya bersabda, لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم ما أصابهم. Janganlah kamu memasuki kawasan rumah-rumah mereka yang zalim, melainkan dalam keadaan kamu menangis kerana takut menimpa kamu juga bencana yang menimpa mereka, kata Nabi. Bersapa tempat ni bukan untuk galak, bukan untuk suka. Sekarang ni kerajaan baru Saudi ni buat pesta. Panggil artis-artis barat menyanyi nak menggalakkan pelancongan. Ini sangat mendukacitakan. Ini beza dengan apa yang Nabi buat. Peristiwa ini menjadi iktibar supaya tamadun kebendaan yang dibangunkan oleh kaum yang dibinasakan hendaklah dijadikan amaran, bukannya kebanggaan sejarah, supaya jangan terjerumus ke dalam kesesatan mereka. Tamadun yang dibina di atas benda semata-mata tanpa mempedulikan petunjuk Allah dan mengikut Rasul yang diutuskan, hanya memazab dunia dan akhirat. Rasulullah SAW juga melarang daripada minum telaga kaum Samud, termasuk berwudu. Jangan ambil air, jangan minum. Ada pelancong pergi ambil wak ubat pula dah. Sebab benda pelik wak ubat selalu. Ini lain ni. Hak wak ubat tu lauk mati wak ubat. Tu tempat anak juga. Nabi larang jangan berwuduk, mandi, membasuh dan memasak, kerana tiada berkat daripadanya, bahkan peninggalan yang dia laknat yang membawa celaka.
Bahkan gandum yang telah bercampur airnya diperintah diberi makan unta. Sahabat ambil air dah. Wak udi gandum, wak uti. Nabi kata jangan makan uti, makan unta. Seterusnya mereka meneruskan perjalanan sehingga sampai ke telaga Nabi Saleh. Telaga betul, telaga Nabi Saleh alaihissalam. Menurut satu riwayat bahawa Rasulullah SAW menyuruh mereka minum di telaga Nabi Saleh alaihissalam. Ini tak apa. Ini ada berkat. Rasulullah SAW mahu mendidik umatnya agar tidak lalai dan leka daripada mengambil pengajaran di setiap tempat dan keadaan, termasuk tempat bersejarah hitam kerana derhaka akan Allah dan Rasulnya. Walaupun maju di bidang kebendaan, tetapi apabila terpesong dari sirat mustaqim, maka hadarah jahiliyah namanya. Orang panggil tamadun jahiliyah. Jangan juga mencabar Rasul dengan mukjizat untuk menjadi syarat beriman. Kerana kalau derhaka dan engkar juga, maka amat besar padanya. Ini akibat mencabar Rasul. Kalau mu Rasul sungguh, saya tunjuk mukjizat. Tunjuk benda pelik. Sekarang ni pun ada juga. Tunjuk benda pelik. Perjalanan diteruskan dengan keadaan yang amat sukar. Air sudah berkurangan. Ada yang terpaksa menyembelih unta untuk mengambil airnya. Tuan jadikan binatang unta ni binatang padang pasir yang tahan. Yang tahan berjalan berbulan-bulan di padang pasir. Tak ada air pun dia tahan. Kenapa? Dalam tubuh dia ada taki air. Jadi di sini hikmatnya, orang Badui tahulah, bila tak ada air, dia sembelih unta, dia ambil air dalam taki itu. Dalam tubuh unta itu. Walaupun memerlukan kenderaan, kerana air lebih penting lagi, jalan kaki lah. Sehingga ada yang menderita terlalu dahaga seolah-olah dipotong lehernya. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu mengadu Rasulullah SAW supaya berdoa. Kalau kata, oh Rasulullah, air tak cukup ni. Akhirnya Rasulullah SAW menunaikan permintaan supaya berdoa. Tiba-tiba datang awan mendung menurunkan hujan yang lebat. Sehingga air mengalir di celah-celah lembah dan mereka dapat menggunakan air sepuas-puasnya. Walaupun di kalangan munafik yang menyusup mengatakan hujan tidak turun kerana luar musim dan tidak menepati bintang ni dengan bintang. Orang munafik ada juga, celah. Pergi juga orang munafik pun. Ni pelik. Apabila perjalanan diteruskan, tiba-tiba Abu Dzar al-Ghifari terlambat. Oleh kerana untanya yang lambat. Abu Dzar, unta dia tak unta dia tak ditinggal oleh orang. Sehingga ditinggalkan dan terpaksa berjalan kaki mengheret untanya. Seorang sahabat memberitahu Rasulullah SAW bahawa Abu Dzar terlambat dan ditinggalkan seorang diri. Sahabat mengadu, Rasulullah, Abu Dzar tinggal, unta dia lambat. Sahabat Rasulullah SAW, biarkan dia, Nabi kata. Kalau dia dalam keadaan baik, Allah temukan kamu dengannya. Kalau tidak begitu, maka dia merehatkan kamu. Kalau dia tu, tunggu dia, buat rehat dia. Mengganggu perjalanan kita. Biar dia lah, Nabi kata. Kalau Tuhan nak selamat, ya, siapalah. Kalau tunggu dia, paksa dia seorang, mengganggu perjalanan kita. Tidak berdali kerana seorang. Ini pentingnya. Dalam operasi tentera, jangan duduk kira seorang. Tinggal-tinggal lah. Ini pengajaran. Jadi tentera tak boleh main macam-macam biasa. Ni mengaing tak dia, kena tunggu lah. Bahan dia musuh lah tengah jalan. Tak boleh. Ini strategi perang. Kena faham. Kerana ini pergerakan untuk perang. Kerana ada seorang uzur, tinggal. Itu dia. Setelah mereka berhenti untuk berehat, tiba-tiba dilihat nun jauh seorang yang berjalan, seorang diri bersama untanya. Mereka mengharapkan dia Abu Dzar yang terlambat. Memang ternyata Abu Dzar. Abu Dzar, mari semua sapa. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Nabi bersabda, hadis ni jadi kenyataan. Rahimallahu Abu Dzar yamsi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yab'atu wahdahu. Allah merahmati Abu Dzar. Berjalan keseorangan, matinya keseorangan. Dan ia dibangkitkan nanti dari kuburnya keseorangan, kata Nabi. Abu Dzar. Dia masuk syurga juga, tapi dia pelik pada orang. Nabi kata Abu Dzar ni, dia berjalan seorang, mati seorang, hari kiamat bangkit seorang. Dia mati seorang. Cerita je,
dia ikut mak buyah pergi ke Syam zaman Sayyidina Osman. Masa tu harta rampasan perang banyak, hasil negara banyak. Sedangkan sumber negara sudah ada zakat, sudah ada ghanimah, sudah ada macam-macam. Dia nak suruh sedekah hak sunat jadi wajib. Ambil harta. Kononnya Abu Dhar ni sosialis, orang sosialis kata. Ini bukan sosialis sebenarnya, istihad yang tak betul. Dia camping. Bila dia camping punya orang miskin, sokong dia lah. Orang miskin hukum kat dia. Hak kerja-kerja marahan hukum kat dia. Jadi masalah pada negara. Akhirnya, Mak Buyuh mengadu Sayyidina Osman. Abu Dhar ni macam mana? Mengajar. Dia kata kerajaan tak betul. Kerajaan tak betul. Padahal dah bagi dah zakat, dah bagi dah ghanimah, dah bagi dah. Kerana sedekah sunat, langsung bagi juga. Ini kerana ada orang tak puas hati dengan subsidi. Kalau boleh banyak, nak banyak lagi. Sama lah ni. Serupa yang ni. Padahal dah boleh dah. Tapi tak puas hati. Hak sunat nak suruh wajib juga. Nak suruh ke dia belakang. Mak ayah pun susah. Mak ayah pun suruh dia balik ke Madinah. Balik ke Madinah. Sayyidina Osman panggil dia. Satu riwayat kata Sayyidina Osman buang daerah. Dia balik Madinah, orang ikut dia ke Madinah. Buang daerah. Sebenarnya tidak buang daerah riwayatnya. Jumpa Sayyidina Osman, dia minta izin nak tinggal, tak boleh duduk dengan orang itu. Saya kata, kau suka muah. Kau suka muah, benar-benar. Dia merelakan diri dia, tak bercampur dengan orang. Dia beruzlah. Duduk di Rabdah, bukan kena buang daerah. Banyak-banyak kitab mengatakan Sayyidina Osman buang daerah. Itu tidak betul. Sayyidina Osman tak buang daerah. Jadi bila saya kaji balik dalam kitab-kitabnya, dia rela. Oleh kerana dia sedar dia ni, dia penuh sama Nabi Rasulullah. Pasal apa tak latih saya? Ada hadis kan? Orang latih jadi penglima, latih jadi gubernur, latih jadi hakim, latih jadi ni, menteri, jadi apa. Dia Nabi tak latih. Dia masuk Islam yang awal. Temu Nabi Rasulullah. Bila nak latih saya? Tak tahan. Tak latih dia. Nabi kata, ya Abu Dhar, innaka la dha'if. Wa innaha la amanah. Wa inna bil akhirin la amah. Wa Abu Dhar, mu ni lemah. Nabi kata. Mu ni lemah. Tanggungjawab ni adalah tugas. Aku beri kamu mu tak urut. Hari kiamat sesamu. Nabi kata Abu Dhar. Maka dia tak ada jabatan. Dia ikut orang dia. Ini Abu Dhar. Sahabat Nabi. Antara yang awal masuk Islam. Ada juga orang yang awal masuk Islam. Tetapi kemampuan dia sekadar itu. Jadi, tetapi ngeping orang. Orang terpengaruh dengan dia. Jadi, akhirnya dia minta izin Sayyidina Osman. Dia nak pergi di Rabzah. Pergi di Rabzah. Duduk bawa bini dia. Duduk. Kemudian, dia sakit. Bini dia keluar ke mana lah tahu kerja. Mati seorang. Macam Nabi kata sungguh. Dia mati seorang dan dikuburkan di situ seorang. Maka akhir kiamat seorang. Jadi betul Nabi kata tu. Abu Dhar Jundab bin Junadah Al-Ghifari masuk kalangan yang awal menganut Islam. Dia masuk yang awal masuk Islam. Sahabat kesayangan Rasulullah SAW yang dibandingkan zuhudnya laksana Nabi Isa AS. Mati keseorangan di zaman Khalifah Osman radhiyallahu anhu seperti dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Setelah hampir tiba di Tabuk, tiba Rasulullah SAW bersabda, esok hari kamu tiba di Tabuk, kamu tiba waktu duha, sesiapa yang tiba jangan lagi menyentuh airnya. Sehingga aku tiba ke tempatnya. Arahan ini disampaikan kepada semua bala tentera. Sampai ke arahan itu. Mengikut satu riwayat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lepas kita baca tentang peristiwa peperangan Tabuk, perjalanan Nabi SAW ke Tabuk. Dalam perjalanan, Abu Dhar Al-Ghifari telah ditinggalkan kerana lambat. Akhirnya bertemu dalam keadaan berjalan seorang. Dan Nabi bersabda, kesian Abu Dhar, berjalan seorang, mati seorang, dibangkit seorang pada hari kiamat. Kita dah sebut minggu lepas, Abu Dhar ni ialah seorang sahabat yang awal-awal masuk Islam, yang sangat disayangi oleh Nabi SAW. Dia bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, dia Bani Ghifar.
dia menunggu kelahiran Nabi akhir zaman. Bila dia dengar daripada adik dia yang balik daripada Mekah, Nabi sudah zahir, lalu dia pun siap berkalam pergi ke Mekah. Duduk kat Kaabah, nak tanya orang tak berani. Akhirnya jumpa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masih kanak-kanak, masih muda. Kanak-kanak lah. Muda lah, mereka muda. Tak kanak-kanak sangat. Dia bisik dengan Ali. Betul ke ada sini orang kata ada orang jadi Nabi? Jadi dia kata, ya. Senyap dah, nanti aku bawa. Dan dia kata, jangan buat orang nampak. Aku berjalan jauh, mau ikut aku. Ikut. Berjumpa dengan orang, aku tengok ke dinding. Mau jalan. Seolah-olah kita tak kenal dua orang ni. Jalan-jalan jumpa dengan orang, saya nak dia pun tu ada kelain buat kutik sapah. Dia pun jalan pula. Kerana masa tu Islam masih disembunyikan. Akhirnya berjumpa Nabi SAW. Dia mengucap dua kalimah syahadah. Masuk Islam. Dia minta izin dengan Nabi nak oyak ke orang, nak beritahu dia masuk Islam. Nabi kata bahaya, tak boleh lagi. Dia kata tak apalah, dia kata. Dia pun duduk kat Kaabah, Abu Jahal, dia duduk ramai-ramai situ. Dia buat istihar, dia masuk Islam. Orang kafir pun takak dia, pukul katok. Hampir nak pesang. Mari Abbas. Mari orang ni, kata jangan ni, dia ni orang Bandar Rifat. Bandar Rifat ni bahaya, merapok tengah jalan. Kalau mu bunuh dia, nanti mu nak pergi berniaga di Syam, pokok ni akan sekat. Tu tak berani. Dan Abu Zar dibebaskan. Bila Nabi berhijrah, dia berhijrah ke Madinah. Dia sangat setia dengan Nabi SAW. Ikuti Nabi di masjid tiap-tiap hari. Dalam masa ditegakkan negara Islam, kita dah baca minggu lepas, Nabi lantik orang ni lantik macam-macam jawatan. Ada jadi penglima, jadi pegawai daerah, jadi hakim, pemungut zakat, mengajar Quran. Jadi dia Nabi tak latih apa-apa. Dia pun tanya Nabi, Rasulullah pasal tak latih saya. Nabi kata, ya Abu Dhar, innaka da'if wa innaha la amanah, innaka da'if wa innaha yawmal qiyamati lanadamah. Abu Dhar, mu ni lemah. Kalau kau beri kamu sesak pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain, bila orang minta jawatan, Nabi marah, Nabi murka. Tapi Abu Dhar, Nabi tak murka. Nabi nasihat itu saja. Memang nyata dia seorang yang lemah. Zaman pemerintahan Sayyidina Osman, kita baca minggu lepas, pada masa itu hasil negara melimpah ruah. Dalam Islam sudah ada zakat yang diwajibkan, sudah ada kharaj, sudah ada jizyah, dan ada sedekah. Dia nak letakkan sedekah ni macam wajib. Jadi orang-orang miskin ramailah sokong dia. Tak bolehlah nak wajibkan sedekah. Masa dia duduk di Syria, di Syam. Muawiyah tak tahan, tulis surat Sayyidina Osman. Tu dia balik Madinah. Sayyidina Osman balik Madinah. Balik Madinah, dia bawa ajaran dia pula. Jemaah panggil dia. Lepas tu dia minta izin untuk beruzlah, mengasingkan diri, tak bercampur dengan orang. Banyak dalam kitab-kitab, di antara kitab Turuq Hukmiyah Ibn Qayyim dan kitab-kitab lain, menyebut Sayyidina Osman membuang daerah Abu Dhar. Itu tak betul sebenarnya. Bila saya kaji, saya tahqiq, saya dapati bukan dibuang daerah, tapi dia minta untuk dia duduk jauh pada orang, beruzlah, mengasingkan diri. Dan berlakulah apa yang berlaku. Masa bini dia ada hajat,
sesuatu tinggal dia mati seorang. Betul macam Nabi sebut, mati seorang. Di Rabzah nama tempat. Kubur ada di situ. Setelah hampir tiba di Tabuk, tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, esok hari kamu tiba di Tabuk. Kamu tiba waktu duha. Sesiapa yang tiba, jangan lagi menyentuh airnya sehingga aku tiba ke tempatnya. Jangan ambil air, orang sapa dulu. Aku sapa. Arahan ini disampaikan kepada semua bala tentera. Mengikut satu riwayat, di waktu malamnya, Rasulullah SAW memberi amaran, berlaku angin kencang. Malam ni akan berlaku angin kencang. Angin padang pasir ni angin kuat, ribut. Unta-unta dan barang-barang hendaklah diikat dengan kuat dan hendaklah berada di tempat masing-masing. Jangan tinggal tepat. Unta kena ikat kemas. Barang-barang kena ikat, kena ribut sangat kuat. Amaran baginda sallallahu alaihi wasallam itu memangnya berlaku. Ini ramalan yang tepat lah. Ramalan cuaca ini kadang-kadang tak jadi. Ini ramalan Nabi tepat berlaku. Ada seorang sahabat yang tidak mengikut arahan, dibawa angin ke Bukit Taib. Oh, kuat anginnya, angkat orang. Dia terbang sahabat ke Bukit Taib, jauh. Dia hanya bertemu rakan-rakan mereka dalam perjalanan pulang ke Madinah. Tak temu dengan orang, sesat. Dalam perjalanan Nabi dan sahabat balik ke Madinah, baru jumpa tengah jalan, jumpa dengan dia. Banyak hari jugalah. Berletihlah. Bilal bin Rabah ditugaskan untuk mengejutkan mereka apabila tiba waktu subuh. Dalam perjalanan beristirahat, Nabi tugaskan Bilal supaya gerak bangunkan orang waktu subuh. Tiba-tiba Bilal juga tertidur dan mereka bangun mendengar takbir Abu Bakar. Kemudian diikuti takbir Umar bin Khattab setelah matahari memancar. Berjalan letih berjalan, Nabi pun letih juga. Kejut-kejut, matahari naik. Dengan bila-bila pun tak kejut juga, matahari naik. Rasulullah SAW bertanya akan Bilal. Bilal menjawab, saya juga mengalami tertidur seperti apa yang dialami oleh orang lain. Kata Bilal, saya pun tidur juga. Dengan Nabi-Nabi bertidur. Ini Allah Ta'ala nak jadikan supaya lepas waktu qadha sembahyang. Jadi hukum. Rasulullah SAW menunaikan salat subuh setelah matahari naik. Nabi pun berlaku. Sembahyang subuh. Orang tua kata subuh gajah. Subuh gajah ni sengaja tak membangun. Itu tak betul. Ini memang tertidur sungguh. Perkara yang berlaku untuk menjadi pengajaran qada salat apabila tertidur. Mengikut satu riwayat yang lain, peristiwa ini berlaku dalam perjalanan pulang. Perjalanan pulang. Kata ulama, masa ni belum sampai Tabuk, ada ulama kata perjalanan pulang. Hadis ini jadi khilaf ulama. Berhubung mereka yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Sebab hadis ini menyebut orang meninggalkan sembahyang dengan tidak sengaja. Tengah sembahyang tak sengaja, sahabat dia tertidur, lupa dan sebagainya, wajib qada di luar waktu. Bagaimana orang tinggal sembahyang dengan sengaja? Jumhur ulama mazhab 4, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki mengatakan wajib qada juga. Kalau orang tinggal sembahyang dengan sengaja, berdosa. Kena bertaubat. Berdosa besar, kena bertaubat dan wajib qada. Mazhab Zahiri, ada mazhab Zahiri, Daud Zahiri, dan seperti Ibnu Hazmin dan lain-lain, golongan Al-Zahiriyah, ini ulama juga, mengatakan orang yang tinggal sembahyang dengan sengaja dosa besar, tidak qada. Kerana Nabi qada ni kerana tertidur. Mazhab Pak mengatakan kalau hutang duit dengan orang kena bayar, hutang Tuhan kena bayar lah.
tinggal semayang dia adalah hutang. Jadi pendapat jumhurul ulama mazhab 4 mengatakan orang tinggal semayang dengan sengaja pun wajib qada juga. Mazhab Zahiri berpandu ke hadis ni, tertidur, lupa, dosa besar, tetap dosa besar. Kalau mazhab Hambali lagi kerah. Mazhab Hambali ni pegangan Wahabi lah. Tinggal semayang dengan sengaja jadi kafir. Di sisi kebanyakan ulama, tinggal semayang dengan sengaja dosa besar, tak jadi kafir kecuali kalau dia mengatakan semayang tu tak wajib, tak jadi kafir. Imam Ahmad bin Hanbal ni anak murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i panggil Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai Ahmad, betul ke awak kata orang tinggal semayang dengan sengaja jadi kafir?" Imam Ahmad kata, iyalah, kerana Nabi kata man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa tinggal sembahyang dengan sengaja jadi kafir. Nabi kata begitu. Imam Syafi'i tanya dah, nak masuk Islam macam mana? Imam Ahmad kata dia sembahyang jadi Islam lah. Imam Syafi'i kata syarat sah sembahyang Islam. Dia sembahyang dia kafir, sembahyang dia tak sah, nak masuk Islam macam mana? Senyap Imam Ahmad tu nak jawab. Jadi nyatalah bahawa tinggal sembahyang dengan sengaja ni dosa besar, kecuali dia kata sembahyang tak wajib, baru jadi kafir. Jadi kafir. Kecuali dia jahil. Kalau dia jahil, kena ajar dia. Tak boleh orang Islam kata sembahyang tak wajib. Apabila tiba di tempat mata air Tabuk, dia dapati airnya terlalu lemah dan keluar terlalu sedikit. Mata air sikit, tengok padang pasir, orang ramai. Setelah disiasat, didapati terdapat mereka yang tidak mematuhi arahan Rasulullah SAW, menyebabkan kemurkaannya. Nabi sangat marah. Nabi kata jangan minum lagi bila siapa mereka. Ada hak tak tahan dah pergi minum dah. Dalam ramai-ramai tu ada lah hak curi pergi minum. Sahabat Nabi mereka buat silap. Nabi sangat berka, menyebabkan mata air jadi lemah. Orang ramai. Dan Rasulullah SAW mengumpul air yang sedikit itu, lalu membasuh mukanya. Mengikut satu riwayat, dipacuk anak panah. Tiba-tiba menjadi banyak. Jadi banyak. Mukjizat Nabi. Nabi ambil panah, pacuk panah, keluar mata air. Jadi banyak, boleh ramai-ramai. Dan Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz radhiyallahu an, "Ya Mu'adz, yusiku in talat bika hayah antara ma huna mali'un jinanan." Wahai Mu'adz, jika umurmu panjang, kamu akan melihat di sini dipenuhi kebun-kebun. Memang sekarang ni jadi kebun di Tabuk ni. Masa tu padang pasir. Berlaku subuh jadi kebun, jadi subur. Tabuk ni satu daerah baru, bandar di Saudi, sepadan Jordan. Sebenarnya perjalanan yang jauh ini banyak peristiwa-peristiwa yang mencabar iman dan mukjizat, yang menambahkan lagi keyakinan orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan bersedia menghadapi kesusahan dunia demi kemenangan di hari akhirat yang kekal abadi. Ketibaan di Tabuk. Wallahu alam.